Keluarga carikan jodoh, confirm ke bahagia? Itu topik kita nak bincangkan hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua viewer Pesona Pengantin. Hai, saya Anis. So hari ini kita nak membincangkan isu keluarga yang carikan jodoh untuk kita kahwin. Ni konsep dia macam anak nak kahwin, keluarga carikan jodoh gitu. So kita bersama dengan pasangan artis ni, kita dah lama dah tak dengar suara Abang Izzat Lazim dan juga Kak Ziana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke anda berdua? Alhamdulillah, sihat. Sekarang ni tengah aktif lah kan? Dah boleh keluar sana sini, dah bebas lah kan? Bebas tapi kena jaga SOP juga lah. Yes, betul. Hari ni bermulanya kita tak payah cek suhu. Itulah dia. Yang cek suhu tu simpan je lah buat kenangan. Betul. Okey, Abang Izzat, apa tu? Nak cek suhu tu kena banjir, lupa. Lepas tu dah rosak, lupa. Banjir itu rumah teruk juga cerita banjir pula. Betul, cari cek suhu tu tak ada, rupanya dah rosak dah banjir. Tenggelam hanyut. Hanyut, tak apalah. Tapi semua sekarang dah berada dalam keadaan yang baik kan? Alhamdulillah. Dah siap kemas rumah semua? Dah, Alhamdulillah. Okey, kita tanya banjir pula. Okey, sebelum kita nak go in depth, tajuk kita pada hari ni, kita nak berkenalan lebih dululah. Okey, mungkin kita dah lama tak dengar cerita pasal Abang Izzat. So kita nak tahu sekarang ni apa aktiviti terkini Abang Izzat? Aktiviti terkini kalau ikutkan yalah saya sekarang alhamdulillah lah kita pun dah boleh mengadakan persembahan walaupun dulu, tapi alhamdulillah dah diberi kebebasan untuk mengadakan persembahan. Alhamdulillah dalam masa sekarang ni alhamdulillah adalah undangan persembahan dan baru saja menjalani penggambaran untuk drama 7 Hari Mencintai Ku. Untuk Ramadan Cintaimu 3. Mu, saya pun kopi ku kamu mu kan. Bagi itulah baru habis syuting. InsyaAllah akan keluar pada Ramadan ni di TV3 insyaAllah. Kena tengok ni. Kita ada syuting lain, kubah guling kali 40 scene macam-macam lah. Alhamdulillah lah. Sebab setelah berapa lama tak berlakon? Lama tak berlakon. Kalau kan berlakon ada juga berlakon sebelum ni, tapi berlakon yang macam-macam tu je lah. Tapi kira kalau ikut kan aktif berlakon balik ni, lama juga saya tak aktif berlakon, tapi nampaknya rezeki kali ni kan. Ada jugalah tawaran untuk berlakon balik. Okey Kak Ziana, tim Ratu Becok gitu. Cerita sikit pasal bisnes Kak Ziana. Okay, Ziana Food HQ. Tim Ratu Becok tu, actually Ratu Becok tu apa Harry Khalifah yang bagi. Dia kata, hang ni mulut tu apa. Okey lah, tim Ratu Becok okey lah. So kita ada tim yang jaga beberapa orang kata macam Shopee, website dan juga inquiry. Kita buat pes masakan menggunakan retort. Resepi Ziana sendiri sebab kita kan tak hari masak. So kita apply yang masak tu kita retortkan. So buat dekat kilang lah. Kita buat kilang dan apply halal. Dalam proses apply halal. Okay. So far business macam mana? Mencanak-canak?
baru, orang kata baru lagi sebenarnya. Dia kira pun ada dugaan kan untuk bisnes ni sebab bila kena banjir tu, ya kan? Ada juga beberapa pes-pes dia yang rosak, tapi alhamdulillah lah tak semua lah kan. Alhamdulillah. Dan antara dugaan awal Ziana lah dalam mencuri, bukan dugaan awal, banyak dugaan, tapi ni dugaan yang paling besar lah dia rasa kan. Tapi tak apalah, dia semua sabar. Nasib baik kita sebelum outstation ke Kedah tu, kita dah bagi dekat admin kita untuk Shopee, untuk dia, untuk apa, stok dia lah. Tak sempat dah buat marketing lagi dah. Tapi apa ni kata orang, buat lain, cabaran, betul. Tapi kata orang bila ada cabaran-cabaran tu nanti akan ada pelangi yang sangat indah. Kita nantikanlah insyaAllah. So actually perjalanan kita sekarang ni yang dah settle semua pun itu dikirakan pelangi jugalah tu kan. Semua dah settle, Abang Izzat pun dah masuk berlakon balik pun semua. Gitu. Okay. Kita nak masuk cerita perkahwinan. Lahai, saya suka tau cerita-cerita pasal perkahwinan ni. Okay, kita nak tanya Abang Izzat. Yes, bila tarikh kahwin? Tarikh kahwin? Tarikh nikah, saya ingat 30 bulan 3. Ya kan? Takut. Buruk dah, tak mau gelak lah. Betul kan? Selalu lelaki depan ni dia cukup fail. Tapi saya hari depan ni saya ingat kot. Betul. Saya pula cakap betul. Sebab angka 3 tu lah mungkin sebab itu buat saya senang ingat. Banyak 3. 3. Kenapa 3? 20 11 Izzat, 3 11 saya. Perjumpaan first day 3 hari bulan 1. Dia saya tak ingat. Lepas tu saya tanya soalan yang dia tak ingat tu Kak. Sebab 33 tu saya 30 hari bulan lahir. Dia 3 hari bulan jadi macam kena. Itu sebab saya senang ingat. So kalau orang tanya apa lucky number korang is 3 lah. Dah tahun 2013. 2013. Alhamdulillah. Dah salah. Okey, jadi sepanjang daripada 2013 sampai sekarang lah, kisah perkahwinan dan rumah tangga anda berdua tu macam mana? Macam mana kan? Orang kata ada badainya, ada bahagianya. Yelah, setiap rumah tangga tu kita tahulah mesti diduga macam-macam perkara kan. Dugaan berbeza-beza dan kami pun tak lepas daripada dugaan itu juga. Sebagai seorang pasangan suami isteri, dugaan-dugaan bersama, mengenali hati budi kadang-kadang tu biasalah asal garam rumah tangga tu kan. Tapi bagi saya alhamdulillah lah kalau diikutkan yelah untuk kami yang berkahwin, yelah orang tak apa, sebab kami pun sebelum ni tak berapa mengenali. Bila berkahwin atau keluarga ni dia macam sebenarnya alhamdulillah juga lah. Maknanya lepas berkahwin tu fasa-fasa yang kami lalui nampaknya ini yang terhasil daripada perkahwinan kami. Alhamdulillah kami masih dan kami masih lagi cuba bertahan untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk anak-anak kami. Okey. Berapa tahun lah? Agak-agak tahu tak? Kira lah 2013 sampai 2021. Kira lah bang. Abang lah kira. 9 tahun lah. 9 tahun lah kan? Betul lah. Berapa? Maksudnya 30 bulan 3 ni 9 tahun. Oh 9 tahun. Kita ikut umur Yayang lah kan? Ya, nak tahu kena ingat umur anak sulung. Ingatlah. Habis tu fikiran apa? Nervous pula dia tanya. Okey, saya difahamkan. Okey, saya difahamkan Abang Izzat dan Kak Ziana berkahwin atas pilihan keluarga, betul? Ya, betul. Okey, kenapa sebenarnya berkahwin atas pilihan keluarga ni? Masa tu, kenapa tak cari sendiri je? Waktu tu kan macam muda, remaja, belia, jelita gitu. Okey, kalau tanya saya, sebenarnya sebelum ni memang sebelum perkahwinan kami, kita sebenarnya rasa sama-sama juga mencari sendiri. Tapi itulah, mungkin jodoh tak ada kan. Sebelum ni kami pernah juga, sebelum ni sebelum saya berkahwin dengan Zainal, saya pernah juga, yelah, bertunang. Tapi jodoh tak ada. Takut Kak dia nak cakap Kak. Tak apa, dia pun tahu kan. Macam Zainal pun tak tahu lah dia pernah bertunang ke apa kan. Dia pernah juga. Saya rasa dia pernah juga, ada juga. Tapi mungkin fasa-fasa tu buat tak jadi. Jadi bila umur dah meningkat, saya rasa dah masuk dalam umur berapa? 34, 35, rasa macam dah
dah macam dah give up lah, macam malas nak fikir lah cakap. Mak cakap kau nak macam mana bila kau ni? Kalau kan malas lah mak, sebelum ni macam ni tak edit, yang tu tak edit, yang ni tak edit. Sekarang malas nak fikir lah mak. Alah dia kata kalau mak saya kan okey tak? Ikut mak lah. Itulah saya macam dah malas nak fikir lah. Saya nak tahu pula kenapa pula dia. Macam Kak Zainal pula, kenapa tu berkahwin pilihan keluarga? Arwah ayah lah. Dia nak sangat sebab macam kakak seorang lah anak dara dia yang tak kahwin lagi. Adik kahwin dah, kakak belum. Macam mana tu? Soalan Kak Bendul lah tu. Yelah bendul, berapa kali bendul. Okay. Alright, ayah lah, seronok lah. Tapi once dia dah akad nikah, dia pun dah macam kita orang dah akad nikah tu, dia kata kalau ayah pergi, ayah dah lega. So memang dia pergilah. Maknanya permintaan ayah dah juga lah. Mungkin ayah dah kata dia lama sangat sebab adik-adik dia semua dah kahwin. Dia je belum. Dia pun macam saya kan, takkan ayah kita tengoklah mana baik, ikut je lah. Macam saya. Kemudian pula masa tu muncul pula saya dalam kehidupan mereka. Cewa. Bodoh kan dekat situ lah kan. Pertemuan dia tu dia macam saya, kakak saya lah ada Canon. Lepas tu tengoklah Facebook ni, perempuan ni cantik lah. Ada friend. Tak apa dia ni kan. So maksudnya kakak Abang Izzat kenal Kak Ziana dululah. Dia kenal daripada mana saya tak tahu lah. Facebook. Dia saya kat mana tak tahu tiba dia nak Canon. Dia angkat. Dia angkat lah Abang Izzat ni. Aduh, kenal pada mana. Tak baik tau. Adik angkat Kak Ziana bagi tahu yang ada kakak dia seorang ni. Kan? Ziana lah. Lepas tu bagi tahu dekat dia baik dengan Kak Cha. Adik angkat dia baik dengan kakak saya. Macam tu. Macam complicated sikit. Okay. Malah nak kupas lebih dalam lagi kan. Tapi betul lah. Adik angkat dia kenal kakak saya, diorang kenal, lepas tu diorang Canon kan. So pada hari di Canon kan tu, Abang Izzat tengok dia, Abang Izzat dah add lah Kak Ziana sebagai friend, betul? Masa tu kita friend lagi lah Facebook kan? Betul. Masa macam belum lagi kan macam Spodeng dulu. Spodeng dulu. Saya spodeng dulu. Kena spodeng dulu kan, tak add terus. Macam Kak Ziana. Saya rasa yang add dia dulu kakak-kakak saya kot. Lepas tu dia macam terperanjat. Kenapa macam kakak saya lebih minat puji lebih high. Kakak saya lebih kan. Tak pandai cover line lah daripada ni. Kan. Jadi dekat situ nampak. Mungkin masa tu Ziana pun dah dapat tahu. Tapi kita cuba jauh-jauh mahal lah. Cuba tengok macam tu lah. Masih lagi. Belum lagi add friend lah. Sampai bila dah berjumpa, dipertemukan baru rasanya kami masa tu jumpa rasa macam sebab Ziana bekerja dulu. Okay. Sales manager dulu kat satu hotel ni lah. So kita memang Ziana memang akan jumpa ramai artis ataupun sesiapa lah klien kan untuk buat secretary apa-apa je. So kita plan macam tak apalah mungkin nanti kita panggil Izzat. Macam tu kita organize lagi. Dia kata kalau try lah mungkin tak okey dia ni kita boleh jadikan klien dia kan. Tengok business tetap business dia tetap lah dah jumpa je lah tapi tak sangka lah perjumpaan tu. Saya pergi ambil lah kat KL Central. Sambung lagi. Nak sambung lagi nak sambung lagi cerita dia. Macam mana jumpa pertama tu? Betul. Memang nak tanya apa? Pertemuan pertama dia atur dia keluarga saya. Masa tu saya balik Alostar, balik nak flight. Masa nak ada show. Masa nak balik ke Kuala Lumpur, kakak saya cakap, okey tak kalau dia ni tolong pergi ambil dekat KL Central, jumpa kat situ bawa balik rumah. Boleh jumpa kenal-kenal. Apa kat Kandak lah. Yelah bawa balik rumah lah, tapi kita jumpa kat luar lah, kita tak balik rumah lah. Maksud saya baik hantarkan saya ke rumah tapi jumpa kita makan dulu baru saya balik macam tu lah, ambil kat saya. Jadi kat situ pertemuan dia tu. Itu 13.1 tu. Itu saya tak ingat. 13.1. Kak Ziana ingat lah. Okey, Ziana macam tu siapa yang suruh ambil saya tu? Tak long lah. Diorang dah sama-sama diorang. Memang dah setting dah. So pertama kali kan kiranya korang naik kereta berdua lah, betul? Ziana lah drive. Ziana saya. So berdebar tak Kak Ziana masa tu? Berdebar tak Kak Ziana masa tu?
Izzat naik kereta sekali bakal suami cewa. Macam dulu ambil masa sebulan juga masa adik angkat introduce tu, sebab kita tak plan untuk macam nak kahwin ke apa ke, kita plan Mungkin boleh nak jumpa, nak kenal gitulah. Orang gitu lah. Tiga friend gitu kan. Tapi tak fikir sampai tahap perkahwinan kan. Lepas tu ada beritahu kat mama. Lepas tu the next dating tu kita bawa mama dan anak-anak saudara bawa Izzat pergi photoshoot macam tu. Bukan dating, tu bekerja. Bekerja lah, bekerja. Masa tu macam tak lagi. Dia masih tengah duduk mengenali hati budi lah. Mengenali hati budi lah. Sebab kan dua-dua ni tukar kontak number ke? Adalah sekarang tu. Sebab kami, yelah bila kami berjumpa ni, mungkin sebab kami duduk mengalami fasa yang mana, yelah kita dah pernah sebelum di TID. Jadi dia macam ada jemaah sikit tengok okey tak okey. Tapi macam kenal ada juga. Bila dah selalu jumpa dia, kenapa pandai juga ambil hati saya. Dia aturkan saya photoshoot, fotografi, dia marketing dia, lepas tu dia yalah, cara dia, mungkin dia mengorak saya kot cara tu dan cara menggunakan kerjaya dia. Bukan masa tu grooming lah sikit. Okay. Cerita dia macam tu lah. Okay. Jadi perkenalan korang tu memang sangat tak dijangka. Lepas tu bila nak kahwin tu siapa yang decide kata jomlah kita kahwin? Okay, kita balik Kedah kan, ada show juga. Atas cerita okey lah. Bila show juga kan? saya balik ke kampung. Saya balik jumpa family saya dan dia pun balik juga ke sana. Alhamdulillah masa tu ada persembahan saya kat sana dalam persembahan di KL. Lepas Izzat ada show. Saya sebelum kahwin sudah deal dah. Tengok tu dia gunakan lagi kerjaya dia. Saya tak ingat lah. Izzat ada show di Royal Hotel apa kat Damansara tu. Dia ingat hotel dengan Datuk Alif tu. Detail. Hotel apa? Detailnya dia ni. Raya Culan. Detail. Dia kalau perempuan memang detail. Nak cerita tu sampai bila jumpa dia detail sampai ke show pula. Pergi Alostar. Saya pendekkan cerita, maknanya kita balik ke Alostar dan masa tu juga pertemuan. Maknanya saya bawa orang tua saya nak jumpa dengan orang tua dia. Ini kita semua yang agak sikit-sikit lah. Bila dia balik ke kampung, apa kata, why don't you bring your family? So jumpa family dia. Dan saya pun balik ke kampung. Habis pada show tu, dia buat saya pergi show, balik ke kampung. Pergi ke kampung saya, bawa family saya, jumpa family dia. Dan masa tu lah bila berjumpa dengan family dia, kebetulan masa tu ada juga majlis perkahwinan saudara dia. Masa tu lah saya pun pergilah sekali majlis perkahwinan tu, bawa family saya. Masa tu lah mak saya masa tu cakap, arwah mak saya lah, tengok tu. Okey tu anak macam mana lagi, bagus pun dia ni. Dia bagus. Mak saya tu memang mak saya memang berkenan sangat lah. Family dia. Ayah dia pun okey. Sebab kita jumpa kan. Masa tu mak saya memang kuat. Racun saya tentu lah arwah mak. Macam mana dan saya tak tahu lah dari pihak dia, saya tahu lah mungkin masa tu family dia juga pun tengoklah okey kot, handsome pun jantan tu. Izzat pun di KL, arwah ayah saya pergi rumah keluarga Izzat arwah lah, arwah mak lah, arwah abah. Dia orang pergilah bersembang antara dia orang. Dia orang pergi tengok tempat dewan, bersemangat. So saya macam bawa diri je. Bestnya. Ayah siapkan semua. Saya okey je lah. Ayah dah siapkan askar tu adik-adik saya lah, maksudnya yang tolong buat tu, tolong buat ni. Banyak dia atur lah family lah. Tapi masa balik tu memang sempat juga lah saya buat family dia, jumpa family dia. Ni dah masa tu lah dah macam saya pun tak nak fikir banyak, dan saya pun memang akur dengan mak saya cakap apalah, kalau mak rasa ini pilihan terbaik untuk Izzat pun dah macam tak nak fikir banyak lah, tak apalah, kita ikutkan saja lah. Jadi masa tu tiba-tiba saya tak sangka pergi ke rumah, pergi makan-makan dekat rumah ayah. Pergi saja makan-makan, dan masa tu rupanya dia orang dah berbincang. Nak cuba aturkan kami berdua lah kan. Betul. Itu kiranya macam merisik secara tak formal lah. Dia tak formal.
Kata lagi makan-makannya tapi masa tu tak bercerita pula yang apa sangkutan adik-beradik macam mana bila rupanya dah merisik dah time tu. Dia bila dia orang dah start bila dia orang dah berbaik sama-sama family, kami dah baik, family dia berbaik, mereka dah macam-macam lah atur macam tu. Sampai dah majlis. Kiranya semuanya dipermudahkan lah. Semua dimudahkan. Dan kami pun yalah macam dia bila dia pun menurut ayah dia pun atas permintaan ayah dia juga, sebab kata Ziana, kalau Ziana dah kahwin dia akan rasa lega kan, sebab dalam anak-anak perempuan dia yang ni yang paling paling lah tak kahwin lagi kan. Semuanya permudahkan. Okey, masa tu hati anda kedua-duanya macam dah terbuka lah untuk berkahwin kan. Tapi macam Abang Izzat secara personalnya kan, untuk kahwin pilihan keluarga ni, apa tips ataupun apa perkara pertama sekali yang kena ada dalam diri si empunya badan ni sendiri? Saya tak tahu, macam mungkin saya rapat dengan arwah mak saya. Kadang saya pun bila saya macam saya cakap, kalau apa yang mak saya cakap dia selalunya saya senang ikut. Memang saya sudah dengar. Kalau apa mak saya cakap selalunya saya ni orang kata anak mak lah kan. Sebelum ni pernah juga saya cuba macam saya ni saya cari sendiri apa semua, tapi macam tak. Macam dia pun dia tak cakap dia tak berkenan pula juga, dia tak pernah, tapi kali ni dia kata dia berkenan betul kan. Dia lafazkan lah yang dia memang suka. Betul. Yang sebelum ni rasanya dia tak berapa suka, tapi dia tak berani nak cakap, tapi rupanya dalam masa yang sama bila saya berbual dengan dia, kata sebelum ni dia rasa memang dia sendiri tak berapa ada hati sangat, tapi tak yalah. Yang ni dia kata dia betul-betul, dia kata dia okey. Jadi kali ni saya sebagai seorang anak, saya tak nak jadi anak yang derhaka lah kan. Mak saya terima mak apa yang jadi kan. Nasib baik pun lah, hello juga kan. Kita lagi pandang buku ada. Okey lah macam dengan okey lah. Saya pun bukan hello sangat pun, tapi okey alhamdulillah. Dia nak punya dengan dia pun gadis dia pun seorang wanita yang berkejaya. Banyak juga grooming saya masa tu. Jadi saya rasa macam kita cubalah, insyaAllah mudah-mudahan lepas ni mungkin menjadi sesuatu yang baik insyaAllah. Tapi masa tu alhamdulillah. Mama dia macam mama kan dia suka menyanyi. Mak saya dia tangkap gambar dengan Izzat masa tu. Adik saya yang bunga tu tangkap gambar dengan Izzat dukung bunga masa tu. Dia dah bercerita lah, pernah tangkap gambar dengan Izzat lah dulu ni. Ya ke? Saya pun tak ingat. Dia melembutkan lagi. Mak muka dulu peminat lah. Alah. Dia tak minat saya sangat. Dia minat je murid lain. Okay, macam Kak Ziana, ialah sebagai seorang wanita yang mengikut pilihan keluarga kan, untuk menyerasikan untuk serasikan diri hidup dengan lelaki yang Kak Ziana tak kenal sangat lah orang kata. Kan macam mana? Sebab kita perempuan. Dia kalau lelaki ni dia okey je. Kalau perempuan ni dia mesti ada malu-malu lah sikit. Macam Kak Ziana sendiri macam mana? First, macam Kak Ziana katalah, sebulan baru hari pertama tu macam bila adik angkat bagi tahu saya tak make pot. Selepas sebulan baru saya Google nama dia dekat Google. Google tak Abang Izzat? Google rupanya penyanyi Aziz. Okey, sebab saya masa tu macam dengan band ni macam kurang sikit minat dia. Minat K-pop. Okay, K-pop. Boleh kan. Jadi macam kita dah jumpa ramai. Sebab terlalu ramai berjumpa orang sangat tu lah yang membuatkan kita kan? Terlalu orang. Yelah. Dah tak kisah nak jumpa orang. Tapi dengan Izzat ni adalah perasaan macam suka. Macam tu. Why not try? Dia why not pula. Saya ada perasaan macam dia ni saya mudah kesian ke orang. Sebab masa first 13 hari sejumpa, sepatutnya dia kena grooming macam ni, dia tak boleh macam ni. Kan sebab kita nak createkan dia sebagai seorang selebriti.
Masa tu saya macam baru-baru keluar Bulan Aziz. Masih lagi tercari-cari rentak nak bawa nama plan ingat lazim. Masa tu saya baru keluar Bulan Aziz. Saya masa tu baru tengah cuba dalam debat solo. Masa tu macam masih masalah dah lah sebab dari segi management saya nak grooming balik nama Izzat Exist tu kuat masa tu branding. Maknanya bila saya keluar solo Izzat Exist tu macam saya masih terkial-kial lah macam rentak. Tapi masa sama tu lah dia ada macam dia nampak benda yang dia kata mungkin boleh grooming lagi untuk nak cuba naikkan. Sebab saya tak sama dengan kumpulan. Memang kita sama kumpulan dah lama kan. Ya, betul. Kita nak buat nama seorang tu solo tu dia macam payah sikit. Dan saya pun management pun kelang kabut masa tu. Ajak tukar semua dia tukar syarikat rakaman ni, saya masih terkekiar mencari identiti saya. Itulah bila dah berkahwin tu alhamdulillah lah, nampaknya banyak benda dia permudahkan dan dia pun berminat untuk nak cuba grooming saya, nak cuba untuk mungkin nak jadi dan seperti mana yang terjadi sekarang ni lah. Kan kita nak luar biasa tetapi benda tu improve. Daripada dulu mungkin tak jaga penampilan sangat, cincai-cincai. Rocker. Senang je dia. Dulu tak pakai perfume, sekarang pakai perfume. Bukan perfume tak wangi tu. Kita nak bagi benda untuk macam Ziana, seorang yang perfectionist. Allah, susah juga orang jadi perfectionist ni. Kita dah biasa dengan kumpulan, image kita rock, santai-santai group kan kita baca. Bila buat saya solo, dia macam nak ubah saya jadi orang yang lebih smart, pakai coat macam tu kan. Mula-mula saya agak tak boleh sangat. Betul lah, tapi bila lama-lama fikirkan balik memang betul juga banyak benda yang saya perlu juga dalam perkara ni. Alhamdulillah lah, saya jumpa dengan the right person lah untuk benda ni. Okey, bila sebut tadi Abang Izzat cakap bila jumpa dengan Kak Ziana barulah rasa terurus sikit hidup ni. Jadi apa orang kata bahagia selepas perkahwinan di mata Abang Izzat sebagai seorang suami, apakah kebahagiaan itu yang sepatutnya orang kat luar tu, orang-orang bujang kat luar tu nampak, sebab ramai yang pilih untuk hidup single. Katanya hidup single ni macam bebas kan, aku boleh buat apa je aku nak. Tapi dia tak nampak yang keindahan apabila dah berkahwin tu. Kalau boleh Abang Izzat kongsikan. Okey, sebenarnya bagi saya semua ni bergantung kepada tahap atau kesedaran kita sendiri dalam sebuah perkahwinan. Bagi saya, kalau siapa, bukan sebenarnya untuk menyedari sesiapa saja, sebenarnya perkahwinan ni adalah satu perkara yang dituntut oleh agama kita. Banyak benda tu saya pun sama juga, sampai tahap saya fikir perlu ke kahwin, bayarlah kahwin mungkin seorang lagi. Masa awal kahwin pun rasa macam tu juga, bila kahwin ni macam terkongkong lah. Tapi bila saya fikir balik sebagai seorang manusia, kita sebenarnya perlukan pasangan dalam hidup kita untuk membentuk kepribadian hidup kita. Kadang-kadang kita perlukan, bila kita berkahwin, kita semacam ada satu rasa tanggungjawab tu. Banyak benda yang bila saya berkahwin, mula-mula kahwin tu biasalah, kita fikir mungkin berkahwinan tu, kahwin kan. Tapi kahwin. Tapi kita menggalas tanggungjawab sebagai seorang lelaki. Lelaki pula bila kita menjadi seorang suami, tanggungjawab kita besar, kita tahu kan. Jadi kat situ timbul kesedaran kita bahawa kita inginkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maknanya dari segi kerjaya, dari segi kehidupan, dari segi apa yang kita ada. Sampai kita nak improve. Bila kita berkahwin ni sebab kita didorong oleh pasangan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukan untuk diri kita, sebenarnya untuk keluarga kita juga, untuk family sekeliling kita, ibu bapa kita dan semua keadaan sekeliling, untuk kerjaya kita, semuanya benda tu mempengaruhi kehidupan kita sebab kita berkahwin. Jadi saya banyak yang saya belajar bila saya berkahwin, sebab saya banyak perkara-perkara dalam fasa-fasa hidup saya yang sebelum ni saya rasa banyak perkara negatif tu, alhamdulillah sebab berkahwin saya dapat hadapinya yang lebih, nak berubah ke arah yang lebih positif. Bila bila lahirlah pula zuriat, anak-anak ada kan. Jadi kat situ macam timbul pula perasaan yang lebih besar, macam mana kita aku fikir lebih panjang macam mana nak buat hidup. Serius dalam kerjaya saya fikir macam mana saya nak lebih maju dalam apa yang saya lakukan sebelum ni. Sebelum ni bukan kata saya tak berjaya ataupun tak menjadi. Tapi ada juga fasa-fasa kejatuhan yang mungkin benda tu boleh jadi macam ni tapi tak menjadi macam ni sebab mungkin saya tak dapat. Alhamdulillah lah bila saya berkahwin dengan Ziana,
dan dalam masa yang sama Ziana pula menjadi pengurus saya dan dia juga menguruskan segala kegiatan seni saya, imej saya dan sebagainya. Jadi kat situ dipermudahkan segalanya. Alhamdulillah kerjaya saya selepas tu alhamdulillah, walaupun alhamdulillah masih sekarang sampai sekarang masih lagi bertahan, masih lagi boleh lagi orang kata apa, bersemangat untuk melakukan apa yang saya suka. Cuma bila dah sekarang ni dah makin senja ni dia slow-slow sikit, tapi alhamdulillah lah. lagi boleh. Alhamdulillah dah, apa yang ada sekarang ni saya cukup bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, macam Kak Ziana pula. Kak Ziana memang dah bina kerjaya Kak Ziana, dah bina satu, macam Kak Ziana cakap, Kak Ziana seorang perfectionist kan. Jadi apabila hadirnya seorang lelaki dalam hidup, ni lain pula cerita dia kan. Lelaki hadir dalam hidup Kak Ziana yang dah stabil. Okay, kita kata stabil lah. Jadi kat mana Kak Ziana nampak kelebihan itu? Dan apa kelebihan itu sebenarnya hadirnya seorang lelaki dalam hidup seorang wanita ni? Macam kakak kan bekerja dulu pun nak kata gaji dah okey, dah ada rumah sendiri, dah ada sendiri. So bila berkahwin dengan Izzat ni, saya rasa kena buat sesuatu untuk Izzat. Sebab dia tak ada orang yang terdekat untuk bantu dia. Saya suka membantu. Sebab tu saya cakap dengan Izzat, apa sahaja pendapatan dia, income dia, you kena allocate untuk sedekah, untuk zakat. Jadi benda tu akan berkat. Kenapa dulu kehidupan dia macam mana? Sekarang alhamdulillah. So benda tu you kena create kan dalam diri you sendiri. Macam malam ni kita buat sedekah Jumaat ya untuk anak-anak tahfiz. Kita allocate benda tu, apa yang kita dapat, apa yang income kita kena bagi ke orang, kita kena share dengan orang. Sebab kita nak balance akhirat dengan dunia. Betul. Sebab saya selalu cakap dengan Izzat, one day berehatlah Izzat sebagai seorang insan seni. Saya sendiri cakap. Sebab saya rasa mungkin dia di belakang tabir kan. Bila dah lama menyanyi tak sepatutnya kita masih lagi nak menyanyi kan. Lama-lama kita kata pengalaman yang kita pun dah ni kan. Tapi alhamdulillah lah, maknanya kita beringat tentang apa yang ada sekarang ni. Susah dia macam ni sebab Izzat seorang yang cincai sebenarnya. Dia selalu macam tu lah Kak kan. Dia akan berlawanan dan saling melengkapi. Sempoi. Saya sempoi. Sempoi alhamdulillah Izzat seorang yang jenis follow. Sebab kita buat yang terbaik. Macam saya akan buat macam mana? Izzat perlu ada income sendiri. Saya perlu ada income sendiri. So kita join together. Sebab tu saya kata kalau Izzat support saya berniaga, dia akan support dia sebab dia jiwa seni ni, tak semua orang jiwa seni ni cukup berniaga. Betul. So saya rasa bagi dia fokus je pada kerjaya dia. Dia tak boleh nak pergi macam saya. Bagi dia sebab benda tu dia dah buat daripada kecil. Go ahead. Kalau dia nak menyanyi ke nak berlakon ke, tapi kena ada limit. Bagi masa setahun dua ni all out, lepas tu berehat. Saya dengan dia. InsyaAllah dia akan jumpa orang kata jalan dia lah kan. Seronoknya. Ya, bila kita saling macam suami isteri lah kan, bila saling melengkapi tu, orang kata kebahagiaan tu memang terpancar dan terlihat kan, dan mendapat bless lah daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Okey, satu soalan lah saya nak tanya. Jadi bila berkahwin atas pilihan keluarga ni, memang nampak lah itu satu, orang kata kahwin pilihan keluarga ni memang direstui. Betul tak? Setuju tak dengan frasa tu sebenarnya? Kalau bagi saya sebenarnya ialah bila kita mendapat restu daripada kedua ibu bapa kita, saya rasa benda tu insyaAllah lah sebenarnya dia akan menjadi lebih berkat. Maknanya ialah mungkin setengah orang tapi kita tak tahu, kadang-kadang orang dikubur juga mungkin pilihan keluarga tapi tak menjadi hubungan perkahwinan. Itu masih juga yang diberikan kepada kita. Tapi bagi saya apa yang saya nampak kat sini mungkin kalau kita ikhlas menerima apa sesuatu yang orang tak apa pasangan kita keikhlasan. Bila kita berkahwin, kami pun saling ikhlas lah menerima apa kekurangan, apa kelebihan. Kadang saya pun juga mula saya macam bila dapat orang macam dia di pressure sebab dia buat macam ni, mula-mula macam dia ni macam-macam lah. Tapi bila perlu juga orang sini untuk melengkapi kekurangan saya. Macam dia pun tak tahu, perlu juga orang macam saya ni kadang-kadang untuk
memberi kelebihan daripada segi apa yang dia ada, apa kekurangan yang dia ada kan. Itulah sebenarnya alhamdulillah lah. Saya rasa untuk perkahwinan yang diaturkan oleh keluarga sebenarnya kalau mendapatkan restu daripada ibu bapa ni sebenarnya dia ada berkat dia lah. Keberkatan dia. Apa sahaja masalah dalaman kita dalam rumah tangga, better saya minta maaf, saya tidak suka ada orang luar tercampur. Itu yang terbaik. Let me handle. Mungkin pada awalnya mungkin kita baru kahwin, ada masalah internal apa semua. Kadang-kadang saya ada ego saya sendiri. Tapi bila dah fasa umur yang macam ni, saya fikir nak baik je. Dengan ipar dua, dengan adik-beradik saya, dengan adik-beradik Izzat, saya nak baik je. Saya tak nak fikir apa. Sebab saya fikir kita berapa lama lagi nak hidup kan. Apa yang kita ada ni pinjaman je. Kita baik je. Buat baik je. Tapi bagus juga bila bukannya diaturkan oleh keluarga ni, hubungan kami antara adik-beradik, keluarga kami, alhamdulillah dia jadi kami ni rapat. Bonding dia kuat. Saya pun boleh rapat dengan family dia. Lepas tu dia pun boleh rapat dengan family saya. Mana tak ada masalah sebab kami dipertemukan oleh mereka ni. Betul. Kami dapat hubungan tu mana-mana pergi pun, tu bila kadang-kadang kami antara adik-beradik ada bergaduh-gaduh sikit, ada masalah sikit adik pun dia dua-dua cepat-cepat macam terasa. Masalah daripada family dia, saya pun macam saya pun nak ambil tahu, family saya dia pun nak ambil tahu. Dia macam kita ada masing-masing rasa tanggungjawab dan juga kasih sayang sama keluarga tu, alhamdulillah lah. Dia makin rapat, makin kuat lah. Contoh macam mama saya lah, kadang-kadang saya pun mengadu lah pasal Izzat ni. Jangan cengih sangat. Dulu sama lah masa arwah mak saya ada dulu sama juga. Saya kadang-kadang saya mengadu juga. Kalau kita bergaduh apa, kita tak puas hati mengadu juga. Cuma sekarang dia tak ada tempat mengadu lah kan. Alah, isteri lah tempat mengadu. Mak betul dia sebab mak betul dia pun dah macam mak saya lah juga. Saya anggap kan mak saya dah tak ada kan. Jadi macam itulah timbul benda-benda macam ni lah sebenarnya. Kata kekeluargaan tu sebenarnya silaturahim tu kuah tu makin baik. Jangan saya lebih kepada kalau ada masalah pasal Izzat ke, saya akan bagi ngadu dekat kakak nombor 2. Nombor 2. Jadi otak pun sama, jenis juga. Kakak saya akan datang, dia akan papak saya balik. Akan jenis ni. Dia tak cakap sebenarnya apa isteri saya ada komplain-komplain, tapi dia cakap saya tahu dengar macam okey lah. Tapi saya rasa tahu ni mesti ada perempuan, mesti Ana ada. Mesti ada mistik ke kan bila dalam kahwin itu ada kan dalam timbul dalam hati kita masing-masing sebab kita dah makin mengenali kan. Okey, itulah kan sebab sekarang ni budak-budak sekarang, orang-orang muda sekarang ni mungkin diorang tak percaya dengan mak ayah punya pilihan kan. Jadi mungkin daripada perkongsian Abang Izzat dengan Kak Ziana ni boleh buka balik minda diorang kan, minda kita semua untuk melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Ya betul. Kan? Kalau kita memandang suatu benda tu ke arah positif, insyaAllah positif lah yang akan datang. Kalau kita fikir yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik yang akan datang. Itu sebenarnya. Dan kami cuba terapkan dia macam ni lah. Macam kami pun lah diaturkan oleh keluarga. Jadi kami cuba fikirkan yang baik-baik. Cuba nak menjadikan yang terbaik. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan dia akan menjadi yang terbaik lah. Itu sebenarnya yang kita selalu terapkan dalam satu hubungan atau dalam pemikiran kita kan. Suami isteri. Macam saya selalu kalau saya ada masalah internal apa-apa, saya selalu minta, ya Allah bagilah aku terbuka hati, lembutkan Izzat. Contoh lembutkan hati Izzat. Bukan lembutkan hati saya untuk terima Izzat. Macam itulah kalau saya kadang macam naik angin ke. Biasalah perempuan, musim. Boleh aku buat macam ni, aku marah ni, tak boleh ni. Ikut Ziana, dia macam-macam juga. Masa dia kahwin dengan saya pun, dia besar juga. Bila dia kahwin dengan saya ni, saya cerita kan, saya pernah, masa tu dia baru dapat tahu saya tertangkap. Sebab kerana penyalahgunaan dadah, macam mana penerimaan dia untuk menerima saya. Benda-benda macam ni sebenarnya yang menguatkan lagi ikatan. Saya dulu agak macam bukan risau agak bila saya dah terlibat, tertangkap, penyalahgunaan dadah. Macam mana saya nak pulih, saya risau. Takut kehilangan family saya takut kehilangan anak-anak saya sebab saya takut Ziana tak dapat menerima saya. Tapi alhamdulillah, mungkin Ziana masa tu dia berdoa, dia minta diberikan kekuatan untuk bagikan saya kekuatan. Alhamdulillah dia bersabar, berkat kesabaran dia saya pun alhamdulillah saya berjaya berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah saya berani bercakap sini kerana
pengorbanan yang diberikan oleh orang yang kita sayangi pada diri kita, jadi kat situ timbul tanggungjawab kita untuk menjadi lebih baik, dan kat situ yang mungkin kita semua boleh belajar. Tak ada yang mustahil. Ikhlas ingin berubah menjadi lebih baik kepada apa yang kita dapat, dan kita pun alhamdulillah lah Ziana memberikan saya semangat dan masih lagi boleh bertahan nak menjaga saya beberapa tahun macam tu untuk nak cuba pulih daripada perkara tu, recovery balik, alhamdulillah. Kak Ziana, cerita sikit disebabkan Abang Izzat dah buka cerita dia tu. Kak Ziana cerita sikit Kak Ziana waktu tu macam mana? Oh, bulan 11 2014 Oh, dia ingat. Mesti ingat. Kalau 2014 tu maknanya setahun selepas berkahwin lah tu kan? Yalah. Jadi kan masa sebelum perkahwinan tu memang masa tu saya pun dah memang dah teruk dah agak macam tu. Tapi mungkin diorang tak tahu, family saya pun tak tahu lagi. Cuba sembunyi, tapi itulah mungkin Tuhan punya kuasa. Tuhan nak menunjukkan mungkin Tuhan nak, bukan mungkin tu, memang Tuhan nakkan perubahan, nak saya berubah. Dia bagi peristiwa hitam tu berjadi dalam hidup saya. Saya tertangkap kat situ. Benda-benda menjadilah jadi inilah mungkin yang menguatkan hubungan kami. Jadi macam mana? Masa tu kau malu tu jangan cakap lah dengan kawan-kawan kerja. Kawan-kawan tu lah kahwin lagi orang macam tu. Kita tak apalah orang nak cakap apa kan. Netizen. Kalau kita baca komen netizen, walah, saya pun kadang-kadang tapi bila kita semakin matang dalam kehidupan kita, kita akan fikir macam tak apa, memberi peluang. Sebab tu saya cakap dengan Izzat, sebab masa awal-awal kahwin saya kata jom pergi umrah. Dia tak berat nak cakap yes ke no ke, tapi selepas kejadian itu dia sendiri jom sama-sama. Bila saya cakap saya arrange semua pergi menunaikan umrah dengan anak saya, dan kita bersama-sama mengerjakan umrah, dan balik tu saya cancel lah pula. Balik tu dugaan lain pula bila balik pada umrah. Dia situ lagi kita punya hubungan. Hubungan kami ni banyak diduga sangat. Bila saya tertangkap, Ziana bagi idea untuk pergi umrah kat sana. Kat umrah saya kat sana saya cuba minta, bukan cuba minta, memang saya berdoa kat Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik. Kat sana lagi minta, ya alhamdulillah lah. Maknanya idea untuk bawa saya pergi umrah tu bagi saya satu idea yang terbaik lah sebenarnya. Saya boleh mengenali diri saya dan saya lebih terbuka untuk ubah. Tapi dugaan dah diduga pula lepas balik umrah, Ziana pula cancer. Balik dia kena cancer. Melahir, mengandung anak yang kedua. Lepas bersalin Masa mengandung lah. Cancer. Alhamdulillah lah. Kat kesabaran berapa, kat 10 tahun ke? Setahun lebih. Setahun lebih baru Alhamdulillah dapat berita dia bebas kanser. Dia banyak orang macam respect kita sebab orang nampak saya macam semangat. Jadi kuat semangat, tabah. Tetapi hakikatnya saya kena buat macam tu. Sebab saya tahu partner saya jenis tak kuat semangat. Kalau saya tak kuat semangat, dia pun lagi lemah. Kalau dulu memang saya pun nak manja-manja lemah juga, tapi tak boleh. Sebab tu saya menjadi seorang yang sangat tegas. Bukan tegas macam mana, tegas untuk menjadikan yang terbaik. Sebab untuk manage Izzat ni sangat susah. Di fasa dia nak berubah menjadi baik. Jadi bukan baik, menjadi dalam, sebab Izzat tertangkap. Lepas tu dia memang clean, tapi dalam proses dia pula kena sakit. Yalah, bila kita dah tinggal on the spot, dia akan sakit. Dia macam orang berhenti hisap rokok lah Dia akan, adalah fasa kan Izzat pernah sakit kan. So itulah fasa yang macam Ziana kata, dia orang kata kalau, ada juga rakan-rakan saya kata, Kak hang memang dahsyat lah, macam tu. Superwoman. Nak handle Izzat ni tak mudah sebenarnya. Sebab dia kena, selalu saya cakap dengan diri, bagilah saya kekuatan. Saya sebenarnya tak kuat, saya menangis dalam hati. Sometimes saya buat kereta, apa lagi nak buat. Kan, sometimes ini somebody to talk. Sebab tu saya suka bercakap. Bagi je saya cakap, so saya akan relax. Saya suka jumpa orang, saya akan relax. Saya suka berniaga. Daripada berniaga itulah saya relax. So benda-benda kita kena sibukkan diri. Kan, saya ajak Izzat, jom bersama-sama dengan saya, support saya. Sebenarnya akan createkan kita punya hubungan tu lebih baik. Kita ada benda, kita tak kosong. So sekarang ni Kak Ziana dah melalui fasa yang tu
jadi anda berdua dah berada di zon yang bertenang lah sekarang ni. Alhamdulillah. Bertenang taklah, baru last year Izzat operation kan. So, dia juga Kalau itu dugaan yang sakit tu memang saya selalulah, saya selalu juga dengan sakit lah. Tapi bagi saya ini semua dugaan untuk saya dan juga untuk dia lah. Tapi bagi saya itu pun Tuhan takkan menduga seorang tu kalau seorang tu tak mampu. Alhamdulillah. Ya, betul. Mungkin benda ni akan membuatkan sebenarnya kekuatan tu kuat. Dan mudah-mudahan dia menjadi kekuatan lah. Saya risau lah kadang-kadang benda ni takut menjadi satu benda yang melemahkan dan juga benda yang macam buat hubungan kami jadi makin tak baik. Tapi mudah-mudahan lah benda ni akan menjadi boleh membuatkan kami akan lebih matang dan lebih kuat dalam menghadapi apa yang terjadi ke depan kami akan datang. Diri sendiri lah. Juga dengan sakit, Ziana sakit, lepas tu saya sakit. Macam Ziana pun dulu kan kalau ikutkan dia masih lagi bekerja, tapi kerana bila dia dah sakit dia mengambil satu langkah pengorbanan lah, maknanya dia tinggalkan kerjaya dia sebagai seorang kerja sebelum ni. Maknanya tak apalah. So suami dia maknanya dia jadi urus saya sepenuhnya juga dia pun kata beri kebebasan untuk dia nak buat apa yang dia suka. Jadi masa tu saya tak menghalang apa-apa, dia nak bisnes apa nak apa-apa, buatlah. Jadi tak jadi kita buat. Tapi yang penting jangan nak cuba, saya kita support. Mana tahu satu lagi akan jadi menjadi lebih besar, kita tak tahu kan. InsyaAllah. Kan, yang penting kita sentiasa bersabar, usaha, tawakal, insyaAllah ada jalannya. Tu tips satu kat tu. Okey, secara overall nak minta Abang Izzat ataupun Kak Ziana mungkin boleh sharekan tips lah macam mana untuk orang kata jaga hubungan rumah tangga ni. Yang pertama jaga solat lah. Orang kata the basic dalam rumah tangga, kalau you tak ada iman dekat dada, you beza tau. Mungkin dulu Izzat macam mana, saya pun macam mana. Tapi sama-sama bila kita rasa dalam rumah tangga tu ada macam internal punya masalah, cepat-cepatlah kena minta tolong lah, minta tolong. Siapa lagi nak tolong, tak kita nak bagi tahu ke orang. Sebenarnya tak ada tolongan yang lebih baik, ada tolongan kita daripada kita meminta pada yang kuasa kan. Benda tu kita tahulah basic, yang kita tahu solat memang basic. Dan bagi saya dari segi hubungan kita harus ada sifat saling terbuka dan menerima segala, macam saya kata tadi lah, kita apa saja perkara yang berlaku kita cuba mencari solusi dia, yang mana yang apa jalan terbaik. Kadang-kadang Tuhan juga kita dengan bermacam-macam dugaan dalam perkahwinan ni, macam saya juga saya macam-macam. Banyak juga benda boleh melemahkan semangat kita, boleh melemahkan, boleh juga ataupun buat hubungan kami menjadi tawar, tapi aku memikirkan macam mana solusi untuk menjadikan perkara ini terbaik. Jadi kami cuba fikir yang baik-baik. Benda ni takkan terjadi kalau Tuhan tak menduga kita, kalau kita tak mampu, kita cakap tadi kan. Jadi kalau macam benda tu jadi benda ni, kita cuba fikir apa perkara terbaik tu menghadapinya. Dan insyaAllah kalau sabar, kita kuat, Tuhan insyaAllah kita akan dapat jalan ni. Sebenarnya Tuhan nak menguji kesabaran kita sebenarnya. Dalam perkara yang bagi saya yang kuat dalam hidup kita, iaitu sabar sebenarnya. Sabar tu apa juga benda pun, itu dia dalam hubungan. Kalau macam dia sabar banyak. Sabar, terbuka menerima segala kekurangan dan menjadikan itu sebagai satu kelebihan. Mungkin kekurangan itu adalah satu kelebihan. Kita tak tahu, kadang kita menganggap ini kekurangan ni lah, dia tak boleh lah. Sebenarnya kita tahu mungkin kekurangan itu kelebihan juga kan. Buat satu perkara yang lebih baik. Kita cuba kaji mengenai cara hadapi. Macam Ziana, ada satu benda yang saya nak Izzat buat, macam dekatkan diri dengan saya. Saya seorang yang akan kata yes kalau Izzat keluar untuk 3 hari. Fahamkan maksud tu? Saya saya nak dia buat itu. Ziana, kau boleh lah, betul-betul nak cuba mencari kebaikan. Saya nak Ziana suka kalau saya lebih kalau macam tu kan. Walaupun saya nampak macam happy go lucky, tapi kita kena balance lah. Betul. Sebab mungkin dalam kerjaya saya kadang-kadang tak semua orang yang berpandangan positif terhadap kerjaya-kerjaya macam kami ni. Betul. Ada juga setengah kelompok yang mungkin memandang kerjaya dia bukan satu perkara macam benda-benda yang tak baik. Ada juga memang benda-benda negatif dalam kerjaya saya sebagai seorang penyanyi je lah. Sebab saya menyanyi pada habis saya sekolah, saya terus ini kerjaya saya dulu, ini passion saya. Diana pun faham, itu sebabnya bila Diana
cuba nak mencari sedikit perubahan dalam kehidupan saya. Dia cuba ajar saya meniaga, buat benda-benda lain sebab kadang-kadang ni lah kita tak boleh bila kita nak nyanyi kan. Jadi kat situ saya cuba sebagai seorang selebriti, public figure, nak cuba buktikan juga, cuba nak menunjukkan sesuatu yang positif untuk orang yang melihat kita. Itu sebenarnya matlamat yang baik juga untuk sebagai seorang public figure macam saya. Sebab bila kita cuba, mudah-mudahan kita boleh mempengaruhi orang-orang yang melihat kita tu ke arah yang lebih positif. Itu sebenarnya yang saya cuba inginkan. InsyaAllah itu sebenarnya yang Ziana cuba terapkan lah. Ya kan? Sebab saya dah lama menyanyi, rasa dia dah buat lebih masuk 27 tahun. 27 tahun, hampir ke 30 tahun. Jadi rasanya kita dah perlu masa yang sesuai lah. Mana dah terjadi macam-macam dalam fasa hidup saya, mungkin kita boleh jadikan bila orang dah banyak kenal as a public figure, ini masanya untuk kita cuba kongsikan yang terbaik untuk semua masyarakat. InsyaAllah boleh kita boleh jadikan motivate Itulah positif betul. untuk semua. Itu sebenarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita nak mengucapkan selamat tinggal gitu, boleh tak nak minta Abang Izzat nyanyi satu lagu yang paling istimewa untuk Kak Ziana? Okey, boleh. Bestnya. Cinta lah kan. Memang lagu tu memang Abang Izzat tulis untuk Kak Ziana kan? Okey. Besar aku pada dirimu, tak terbanding kasih yang kau beri, dan tetap menggenggam erat cinta. Sayang kau cahaya menyuluh jalanku untuk kembali dan pegang pada tali cinta yang pernah ku lepas dahulu. Sayang buka hatimu, biar ku rawat segala deritamu, agar kita mampu terus hidup nikmati bahagia. Okey. Kenapa saya yang rasa sebab? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sangat-sangat di atas perkongsian daripada Abang Izzat dengan Kak Ziana. Sudi meluangkan masa, sudi berkongsi cerita yang saya rasa tak ramai orang ada kekuatan untuk berkongsi. Itu Masya Allah, saya sangat-sangat hargai apa yang dah Abang Izzat dan Kak Ziana kongsikan hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kongsian ni boleh memberikan impact yang positif. Inspirasi, yes. Tak terima, bukan tak terima, takut nak kahwin. Ada fasa yang macam tu. Saya pun macam tu. Takut nak kahwin, kurangan pasangan kita, memikirkan banyak sangat perkara negatif. Jadi kat sini kita cuba fikirkan lebih positif, insyaAllah. Cari yang positif, betul. Yang kita dapat. Betul. Sangat untuk mendapat kelebihan, insyaAllah. InsyaAllah, thank you. Terima kasih Abang Izzat dan Kak Ziana sekali lagi. InsyaAllah mungkin di masa hadapan mungkin kita boleh korek lagi. Sebenarnya seronok tahu berborak dengan diorang ni. Sebab ada banyak cerita daripada apa yang dia keluarkan tu, dia ada cerita-cerita lain yang sebenarnya kita boleh korek lagi. Tapi mungkin kita tak cukup masa. InsyaAllah lepas ni kita jumpa lagi. Didoakan semoga Abang Izzat dan Kak Ziana terus menemui bahagia, terus menemui kejayaan, terus menemui cinta, bahagia dunia dan akhirat insyaAllah. Jaga diri. Amin. Kita jumpalah nanti insyaAllah. Kerana menjemput kami. Semoga menjadi inspirasi kepada followers Nona yang lain. Pesona pengantin Kak. Pesona pengantin Sorry. Terima kasih kepada pesona pengantin kerana invite kami, Izzat Azim, Zainal Ramli. Semoga menjadi inspirasi kepada di luar sana. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam.